Pada tahun 1973, dunia muzik Melayu menyaksikan kelahiran lagu istimewa, Bawah Rumpun Bambu, ciptaan terakhir Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dengan lirik oleh Allahyarham Saleh Ghani. Lagu ini diberikan khas kepada seorang penyanyi remaja, Mimi Loma. Malangnya, P. Ramlee hanya sempat mendengar lagu sebelum ia dirakam dan dimuatkan dalam album yang dilancarkan pada 4 Jun 1973, 5 hari selepas pemergiannya pada usia 44 tahun akibat serangan jantung. Saleh Ghani pula meninggal dunia pada usia 62 tahun pada 20 Ogos 1986 kerana barah. Lagu ini menjadi titik tolak bagi Mimi Loma. Beliau kemudiannya merakam sekitar 20 lagu yang dimuatkan dalam 5 EP, termasuk lagu-lagu populer seperti Epok-Epok, Mengapa Abang Merajuk, Hendak Kurayu Pada Siapa, Hampa Kecewa, dan Berpisah. Nama sebenar Mimi adalah Aminah Ismail, adik sebapa kepada dua legenda, Puan Sri Saloma dan Seniwati Mariani. Beliau lahir dan dibesarkan di Singapura dan mula menyanyi pada 1968. Namun, lagu ciptaan P. Ramlee menjadikan Mimi Loma antara bidwanita yang diminati ramai. Mimi menceritakan pengalaman pribadi tentang nama pentasnya. Semasa dijemput menyanyi di Radio Sabah, P. Ramlee menasihati, "Tinggalkan nama Aminah. Mulai sekarang, gunakan nama Mimi Loma." Sejak ITU, nama menjadi identiti beliau di pentas dan dalam kehidupan seharian. Mimi bersyukur kerana nama dan lagu ciptaan P. Ramlee membukakan peluang besar walaupun Allahyarham tidak sempat menyaksikan kejayaannya. Pada awal karier, ada yang berpendapat Mimi hanya menumpang populariti kakaknya, tetapi beliau tidak ambil peduli. Pesan Saloma menjadi panduan, jika suara serak, minum air suam atau limau suam. Usaha, bakat, dan kesungguhan menjadi kunci kejayaan Mimi. Satu pengalaman manis dalam hidupnya ialah berlakon bersama kakaknya dalam filem klasik Ahmad Al-Bab 1968. Filem ini menggabungkan ketiga-tiga adik-beradik, Mariani sebagai Safura, Saloma sebagai Mastura, dan Mimi sebagai Suhara. Dalam filem ITU, hanya Safura dan Suhara berkahwin dengan anak orang kaya, manakala Mastura berkahwin dengan Syawal, gembala lembu yang dilakonkan P. Ramlee. Mimi juga berkongsi kenangan bekerja dengan P. Ramlee sebagai pengarah. Beliau seorang yang tenang dan sabar, tidak marah jika pelakon terlupa dialog, sebaliknya menunggu sehingga mereka bersedia sebelum meneruskan penggambaran. Ketika menetap di Kuala Lumpur, Mimi tinggal bersama Saloma dan P. Ramlee di Jalan Dedap Setapak. Beliau mengingati P. Ramlee sebagai seorang pendiam, suka berfikir, gemar kopi, merokok dan pandai memasak kari, rempah digiling sendiri oleh nenek mereka. Mimi berkata, kari P. Ramlee memang sedap. Pesan yang paling berkesan dari P. Ramlee dan Saloma ialah, jangan pedulikan kata orang. Jika tersilap, cepat minta maaf kerana ia tidak menurunkan maruah. Selepas pemergian P. Ramlee, Saloma menghadapi tempoh sukar tidur, sunyi dan kehilangan semangat. Cerita-cerita karut tentang kelibat P. Ramlee atau bunyi piano di rumahnya semakin menyedihkan hatinya. Walaupun ada lelaki yang ingin memperistraikannya, Saloma hanya bersetuju jika lelaki menyerupai P. Ramlee, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Mimi sentiasa menemaninya ketika sakit, tetapi seminggu sebelum Saloma meninggal, Mimi terpaksa pulang ke Singapura kerana urusan keluarga. Ibunya, Umi Kalsom Mahbun, menjaga Saloma sehingga akhir hayat. Kisah Mimi Loma bukan sekadar tentang adik kepada legenda, tetapi tentang seorang gadis muda dengan bakat, usaha dan cinta terhadap seni. Lagu Bawah Rumpun Bambu menjadi simbol keberanian Mimi menapak dalam dunia seni, walaupun bermula di bawah bayang seorang agung. Lagu ini menjadi kenangan abadi, hadiah terakhir P. Ramlee yang menempatkan nama Mimi Loma dalam sejarah seni Melayu.